saya tak pegang pada ini yang penonton nak, ini yang penonton nak. Kita buat yang penonton nak. Saya tak percaya benda tu. Saya percaya penonton nak ke penonton tak ada pilihan. Saya tak rasa lama sangat. Saya tak rasa lama sangat. Benda ni akan menurun. Benda ni akan menurun sebab kita tak ada perubahan. Hai, Assalamualaikum korang. Jumpa lagi dalam channel Tok Ayah. Okey guys, kali ni Tok Ayah akan sembang-sembang dengan Abang Sabri Yunus tentang perbezaan antara pelakon dengan pelawak. Mungkin korang tak tahu, mungkin korang anggap kata sama aja. Sebenarnya ada perbezaannya antara pelawak dengan pelakon, dan ada persamaannya juga. Okey, kita bersama dengan Abang Haji. Okey. Ya. Apa perbezaan? Apa perbezaan antara pelakon dengan pelawak? Ada beza ke tak? Saya rasa besar beza dia, banyak beza dia. Tapi kalau kita tak tahu, tak rasa betul-betul, kita tak nampak kan. Kita tak nampak. Tapi ada pemisah dia sebenarnya kan. Tapi oleh kerana industri kita ni banyaklah siapa pun boleh berlakon, jadi tak ada masalah lah, hanya boleh berlakon. Tapi dari sudut makna makna sendiri itu sendiri sangat lain. Artinya disiplin seorang pelakon dengan disiplin seorang pelawak tu sendiri beza kan. Latar belakang, latar pembelajaran dia kalau dia belajar kan. Belajar. Sebab melawak ni dia tidak ada ilmu lakon tu. Oh, tak ada. Dia tidak ada tu. Pengalaman dia datang kemudian bila dia dipanggil untuk pelakon tu, mungkin dia dapat pengalaman tu. Kemunculan dia pertama sebagai pelawak tu sangat berbeza sebagai pelakon. Kita tengok jelas kalau pelakon dia membawa diri orang lain watak lain tapi pelawak walaupun dia bawa watak orang lain tetap nak kena ada diri dia juga dalam tu. Kan? Kita tengok pelawak tu keluar jadi doktor, kita tak nampak doktor, kita nampak dia pelawak juga kan. Sebab memang tuntutan pelawak dia kena ada diri dia. Diri dia yang orang suka tu. Artinya dia jadi apa sekalipun dia jangan buang diri dia. Okey. Tapi kalau pelakon dia kena hilangkan. Dia kena hilangkan dia kena jadi orang lain. Orang nampak watak aja. Watak aja. Pelakon tu akan jadi pelakon yang berjaya kalau dia hilangkan diri dia. Pelawak kalau dia tak hilang diri dia tak berjaya. Boleh tak seorang pelawak jadi pelakon? Pada saya boleh. Maknanya dia sendiri ada kesedaran bahawa dia seorang pelawak, tapi dalam masa yang sama dia sedang buat apa sekarang ni. dia melawak tapi sekarang ni dia buat apa? Sekarang ni dia kerja berlakon dia bukan buat lawak. Artinya kalau walaupun filem tu cerita komedi, ada perbezaan dengan komedi dalam cerita dengan komedi di pentas. Saya beza kan? Komedi di pentas dia lain, komedi dalam cerita lain. Jadi ada turutan cerita dia kena follow, dia kena ikut. Tapi kalau di pentas biasa dia langgar, dia kata jangan penonton gelak je. Sebab di pentas dia tak ada dia ada pentas hubungan dengan penonton. Kalau dalam cerita komedi dia lakon komedi, apatah lagi kalau dia lakon filem komedi, dia tidak ada penonton tau. Jadi dia tak perlu memikirkan penonton, dia tak perlu dah nak memikirkan dia buat untuk penonton tu. Dia kena ikut cerita je. Tapi bagaimana pula dengan masalah kalau dihadapi oleh pelakon, pelawak bila dia berlakon, kadang-kadang orang tak boleh terima dia bawa watak tu. Orang masih nampak dia walaupun dia dah try untuk tukar, untuk hilangkan betul. Orang masih nampak dia sebagai pelawak. Ini masalah tempat kita juga. Label. Tempat kita kan ke label. Masyarakat suka label satu. Yang kedua mungkin masalah pada pelakon sendiri, dia tak mampu nak menukar. Ada pelakon yang mampu menukar, tapi mungkin mengambil masa, mungkin penerimaan penonton kan. Katakanlah contoh saya dah banyak buat lawak, tapi bila saya main serius, penonton nak terima saya serius tu agak lambat tau. Dia tunggu 10-20 minit baru dia terasa ni bukan lawak. Yang satu memang dia tunggu untuk kita buat lawak. Dia tahu Sabri Yunus mesti lawak ni, dia tunggu lawak. Jadi dia apa saja kita buat dia anggap lawak tau. Contoh kat luar kan, Cik Sabri mana tu beli ikan kering dia kan fikir lawak, kita beli ikan kering tu ada ikan lawak. Jadi benda ni ini ini masalah. Saya pernah main teater Penghuni Paya watak lelaki buta.
saya keluar buta, orang gelak. Kan Sabri Yunus pemain kelakar dia keluar dari buta, orang gelak. Tapi dalam masa minit saya sedar, tapi saya tahan dah. Dan cerita tu saya masuk dan saya tak keluar sampai habis. Tapi orang dah mula sedar lah. Dah sedar. Yang cerita Abang Haji buat show dekat mana, dekat masjid tu, Ya. yang karya Desmond tu. Desmond, Itu lah cerita dia. Itu tak, itu penghuni paya Wali Soyinka yang Anwar Ridwan direct terjemahan. Okey, itu atas pentas. Ada pentas. Yang dengan Desmond ni Menunggu kata dari Tuhan. Dari hadis. Orang gelak juga. Serius tu kan. Cerita sangat serius dari hadis. Tapi oleh kerana Sabri Yunus masa tu kan. Tapi macam dia kata dalam seminit 2 minit sampai tu orang dah sedar. Tetapi itu pun saya ada kemampuan untuk bagi diorang kesedaran tu. Ada juga kelemahan pada pelakon kita, pelawak kita bila dia bawa dia tak boleh, dia tak mampu. Ada pelawak yang tak mampu nak bawa serius. Ada juga saya tengok dari sudut ni, maknanya bila kita buat persembahan Okay. live show Live show, sama ada kita kontrol audience atau audience yang kontrol kita. Ya. Sometimes saya tengok pelawak kita ni dia dah jadi audience yang kontrol dia. Betul. Sepatutnya dia kontrol audience. Audience. Itu yang Abang Haji maksudkan. Ya, betul. Sebabnya dia rancangan dia bila penonton gelak, dia akan tarik lagi. Dia akan tarik rancangan sebab itu senjata pada pelawak. Betul. Itu lagi orang gelak, maknanya lagi berjaya lah. Lagi berjaya. Berlainan dengan pelakon Ya. Pelakon pula bila kita berlakon, walaupun adegan itu adegan lawak, ini kita cakap soal live lah, theater Ya. walaupun kita bawa, kita selalu dicakap, dipesan oleh pengarah untuk jangan carry. Carry apa dia panggil, carry on. Benda tu. Terbawa-bawa. Jangan terbawa, jangan mengaruh dengan jangan terbawa-bawa. Kadang-kadang audiens gelak tapi ada setengah pelakon. Ini bukan pelawak, ada pelakon begitu. Dia tengah berlakon, audiens gelak. Bila audiens gelak, so dia excited, dia tambah lagi. Dia nak ad-lib lagi. Dia ni lagi. Betul. So maknanya itu, tapi kalau atas pentas kita sentiasa diingatkan benda tu. Lepas habis show pun kita akan, tapi pelawak saya rasa mungkin dia akan lagi good lagi. Betul. Tapi akan jadi masalah juga. Pernah satu show lawak di Istana Budaya. Dulu program lawak sepatutnya program itu 15 minit je dia bagi setiap orang. Tapi belum jadi sampai ke 30 ke 40 minit sebab dia melayan penonton. Sebab dia terbawa-bawa. Dia dah melayan penonton. Jadi dia akan menemukan masalah pada orang lain. Ya. Tak elok juga. Tak elok juga. Dalam dunia pelawak pun tak elok jugalah untuk berlebihan. Tak boleh. Berlebihan apa tak boleh. Sebab memang kita kena buat secukup rasa yang faham tu. Banyak kan pelawak kita ya, macam saya kata tadi, latar belakang dia, background dia tidak datang daripada disiplin berlakon. Dia masuk pertandingan lawak kan, tengok lawak ni sangat beza dengan lakon dia datang. Tapi oleh kerana mungkin dia boleh ada nama kat situ, ada nama situ, jadi lakonan pun panggil dia nak numpang. Sekarang ni semua orang numpang dunia lawak je. Ya, betul. DJ radio pelawak, semua pelawak. Apa saja pelawak. Kita panggil ini zaman pelawak lah. Zaman pelawak. Tahun 2000 lah. Ya. Start daripada 2000 lah kan. 2007. Raja lawak pertama. 2007 sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau maknanya dah lebih 10 tahun. Dah lebih 10 tahun. Arena ni maknanya gelanggang ni dia pegang. Pelawak pegang. Memang betul pun sekarang ni kalau kita tengok yang betul-betul yang paling popular, pelakon paling popular tetap akan pelawak juga. Ya. Okey, Abang Haji melihat diri Abang Haji sendiri ni sebagai pelakon ke pelawak? Ini satu perangan. Saya tak pernah meletakkan saya pelawak. Sebab saya asal saya datang dari teater kan. Saya berlakon. Kemudian saya pergi kepada Pimpinan Tantu. Pimpinan Tantu sebuah sitcom. Sebuah pentas lakonan, sebenarnya lakonan komedi, sitcom kan, situasi komedi. Dia tetap bukan melawak dia bukan melawak. Tapi dalam proses itu sitcom kita orang terima sebagai satu program lawak. Sitcom sebab tidak ada program lawak yang lain. Dan daripada situlah pelakon-pelakon yang asalnya serius, semua serius dalam Pimpinan Tantu, mula buat kerja lawak. Akhirnya memang dia bukan pelawak tapi telah buat kerja pelawak. Terlibat dengan kerja-kerja pelawak, terperangkap dalam tu lama. Daripada popularnya cerita tu, orang panggil pergi buat show kat luar.
Jadi mula dengan buat kerja-kerja lawak kat pentas. Makin luas. Makin luas. Dan sebab pelawak lain tak ada. Masa tu kita ketandusan, bukan ketandusan jugalah. Pelawak yang betul ni. Pelawak yang benar ni. Yang ada pun sebab tidak ada lagi pertandingan tu, dia terhenti setakat OS. OS. Kemudian ada satu program lagi yang Razak Ahmad naik juara. Razak Ahmad pun dah pergi. Jadi tinggal itu saja. Dan populariti pelawak itu diatasi sitcom dah masuk ambil alih. Sitcom lagi popular, lawak sitcom lagi ambil alih. Jadi sebab itulah pelawak daripada sitcom akhirnya pelakon-pelakon sitcom jadi pelawak. Zaman tu lawak jenaka dia panggil dulu kan. Lawak jenaka. Okey. Jadi kumpulan kami daripada sitcom lah. Yang pergi. Kemudian muncul pula senario sitcom. Tapi kumpulan senario dia datang daripada lawak. Sebab dia masuk pertandingan lawak. Jadi dia orang masih kepada saya consider pelawak. Cuma kami dalam Pimai-Pimai dengan santan berlada, saya rasa itu kumpulan daripada pelakon yang jadi pelawak. Pelakon yang pelawak. Okey, ini antara pelakon dan pelawak juga. Maknanya pelakon untuk jadi pelawak, maknanya untuk bukan pelawak, maknanya untuk berlakon filem lawak lah. Jadi pelakon filem komedi, pelakon. Dengan pelawak bawa cerita serius. Okey, menarik. Abang rasa mana mampukah pelakon untuk bawa komedi? Mampukah pelawak untuk bawa serius? Cantik. Saya lebih percaya pada yang pertama tadi. Pelakon bawa komedi, saya percaya. Sebab dia masih ada disiplin lakonan. Tapi kalau pelawak nak pergi pada serius, yang pertama dia tidak ada disiplin lakon. Penghayatan dia tidak ada pada lakonan. Pasal dia melawak kan. Dia fizikal kat luar je lawak kan. Dia nak pergi deep tu susah. Pertama diri dia sendiri. Yang kedua, orang nak terima dia susah. Kena chop kan. Kena chop. Jadi untung pada pelakon yang jadi bawa komedi ni lagi bagus pada saya. Lagi bagus bila dia bawa nak banding. Apatah lagi itu komedi pelawak yang bawa serius kan dah tentu suka. Pelawak yang nak lakonkan komedi pun susah. Pelawak nak berlakon komedi pun susah. Sebab dia pelawak je. Dia nak berlakon. Tetapi pelakon boleh pergi bawa lakon komedi. Okey, komedi tak ada masalah. Pada saat banyak bagi skrip yang dah komedi, sebab dia ada penguasaan untuk nak mengungkap. Dia ada ilmu tu tak mengungkap dengan cara komedi. Jadi sampai kepada orang. Okey. Tapi kalau dia orang ni maknanya dia orang ni pergi belajar mungkin boleh kot kan? Ya, apa pun kalau belajar balik disiplinnya kenal lakon tu apa. Sebab tengok macam Jim Carrey kan dia ada satu cerita serius ya, sangat ada dua cerita dia sangat serius. Serius. Robin Williams juga main serius. Robin Williams dia start dengan komedian ni kan stand up stand up ya. Tapi akhir dia berlakon serius kan? Tapi stand up juga pada saya ada dalam disiplin lakonan. Stand up kan dia kena rehearsal dengan betul, belajar pengucapan dia betul. Jadi saya rasa dia orang tu berdua tu saya rasa walaupun dia bermula kerja dengan komedi, tapi saya tengok latar belakang pengajian dia mungkin daripada sekolah lakon. Dari sekolah teater juga. Sekolah teater juga. Saya percaya tu. So disiplin ataupun ilmu yang dia orang belajar ni maknanya dia orang boleh lah. Boleh sangat kalau dia ada kesedaran. Awal-awal susah lah. Memang dah kena chop kan. Kena chop satu dia sendiri pun selesa. Selesa dengan dia kelakar ni. Dia selesa sendiri. Dan betul, saya kenal juga orang pelawak kan sebab dia macam easy money lah. Betul. Tak perlu nak sira, nak rehearsal, nak apa semua kan. Tapi pengalaman akan membentuk dia sampai satu masa sendiri dia sendiri akan berubah. Dia sendiri akan mengalir, dia sendiri nak capai yang lain. Nak pegang yang lain, tak nak pegang yang ni. Kan dia sendiri. Ramai saya jumpa pelawak yang kat Malaysia yang kita kenal, yang terkenal pun juga yang menyatakan hasrat nak berlakon. Betul. Dia orang nak berlakon cerita serius bang. Saya nak berlakon cerita serius kan. Dan rasa Abang Haji dia orang mampu tak untuk ni? Saya rasa mampu. Yang pertama balik pada diri dia rasa. Kalau dia ada kesedaran benda tu, dia boleh buat, dia boleh ubah. Contoh pelawak yang Abang Haji rasa yang boleh pergi lah untuk jadi pelakon. Okey.
arwah Pak Yus dah meninggal kan. Arwah Pak Yus, ya. Tapi arwah Pak Yus pun dia start dengan pelakon. Dia Betul. Enggak lawak tak pelakon. Saya ingat lagi waktu dia buat kita terlanjur pasal arwah Pak Yus. Saya ingat waktu dia masuk pertandingan Raja Lawak, dia minta naskah dari saya untuk dia punya final project tu. Bincang-bincang lah dipakai, dia buat yang cacat tu. Yang ada karakter cacat dia tu. Itu karakter cacat tu memang selalu dia makanan dia lah. Memang dalam teater pun dia dah pernah. Dia sebenarnya watak itu adalah watak dalam teater. Pernah dia rakonkan. Jadi dia angkat balik watak tu untuk dia gunakan. So dia memang macam tu, rasa apa semua, minta skrip teater untuk itu disiplin teater dia ada kan. Itu dia bagus. Ada lagi pelakon yang pada saya boleh berlakon. Saya percaya Zizan boleh berlakon dengan baik. Kalau tetapi orang menggunakan dia untuk watak yang macam tu, orang masih nak pegang dia macam tu kan. Saya rasa Zizan memang mencuba keras untuk berlakon, untuk jadi pelakon. Saya rasa dia mampu. Suib pada saya pun boleh jadi pelakon yang baik. Dia berbeza dengan Jet saya rasa sukar. Joey boleh. Joey sebab dia datang daripada bukan pelawak. Dia penyanyi dan pelakon. Baru dia baru masuk dalam dunia lawak. Kan. Tapi dia memang dari pelakon sebab dia boleh berlakon dengan baik. Dia boleh. Ramai lagi yang boleh. Saya percaya Johan juga boleh. Saya nampak Johan juga boleh. Tetapi macam saya katalah, ada pelakon yang masih selesa lagi. Kan, buat apa dia nak tukar macam ni, dia boleh pelawak ni ada boleh lagi macam ni. Betul lah. Okey, Abayi, kita tengok sekarang kita cakap pasal projek terbaru Abayi lah. Sebab kita sembang pasal ni sebab saya dengar cerita Abayi ada buat sitcom juga yang akan coming. Akan mengarah sitcom. Benda ni mungkin tak boleh bagi tahu lagi kot. Tapi boleh kalau boleh share sikit-sikit lah tentang benda ni. Abayi tengah buat sitcom sekarang ni yang akan belum shoot lagi. Yang akan mula tak lama lagi lah. Shoot dan ke udara akan keluar bila bulan 11. Bulan 11 ni akan mula ditayangkan di ni Astro Warna juga. Di Astro Warna ada satu sitcom barulah. Boleh Abayi boleh cakap sikit. Ya, sebenarnya ini dulu kita pernah buat Karut Komedia kan. Karut Komedia dah terhenti lama. Ada orang ramai pun barangkali nak tengok balik Astro Warna. Jadi Astro merancang untuk buat semula tapi dengan nama Panggung Karut. Bukan lagi Panggung Karut Komedia, Panggung Karut. Tetapi masih mengekalkan apa bezanya? Okey, yang berbeza ada dua benda besar yang berbeza. Yang pertama bezanya durasi lah. Kita dulu setengah jam, ada setengah jam. Sekarang ni sejam setengah. Sejam setengah. Kita ada dua sketch dalam tu. Dulu ada satu sketch kan. Kita ada dua sketch. Sketch pertama dan sketch yang kedua. Cerita yang berbeza. Itu. Yang kedua perbezaannya adalah pemain. Kalau dulu semua adalah pelawak. Sekarang ni percubaan kita dengan pihak Astro menggunakan pelakon untuk buat komedi. Pelakon memang real pelakon lah. Bukan. Yes. Jadi ada kesinambungan apa yang kita cakap tadi tu. Ini percubaan untuk membawa pelakon membawa cerita-cerita komedi. Kita nak disiplin pelakon bermain komedi. Ini satu percubaan baru. Macam kita kata tadi, penguasaan komedi sangat besar. Jadi rasanya kenapa kita tak pelakon main komedi kan. Kalau tak nanti komedi itu nanti pada saya orang sama je nanti. Apa program pun. Pelakon bermain komedi, kita akan dapat satu wajah baru, cara permainan baru kan. Pelakon-pelakon serius, Datuk Rosyamno, antara pemain utama kita, Datuk Rosyam. Jadi kita nak tengok macam mana pula Rosyam bermain komedi. Jangan harap dia bermain komedi seperti pelawak-pelawak. Mungkin satu bentuk komedi yang lain. Jadi saya percaya kita juga harus bagi kepada penonton yang lain. Jangan saya tak pegang pada ini yang penonton nak, kita buat yang penonton nak. Saya tak percaya benda tu. Saya percaya penonton nak ke penonton tak ada pilihan. Jadi biar penonton ada pilihan. Jadi ini adalah satu pilihan. Sebab
Kalau kita tengok seri-seri drama komedi dulu, semua daripada pelakon yang serius kan. Kan? Dia cuma mengalih untuk membawa dalam rasa komedi. Dan tentu yang lain. Saya harap pelakon-pelakon ni pegang watak. Sebab kalau komedian macam kata tadi, dia tak mampu nak pegang watak sebab dia bawa diri dia, itu keperluan pada pelawak dengan diri dia. Tapi pelakon dia harus tukar menjadi watak. Jadi saya nak cuba yang ni. Main komedi dengan watak ni. Benda ni pun bukan baru kan? Ya, bukan baru. Waktu kita sembang Flat Seriwangi tu pun. Ya, daripada sama je konsep dia. Sama pelakon, arwah Pak Uda, sama pelakon. Jadi sebenarnya kita bukan kata buat satu benda baru, tapi kita balik semula pada yang pernah kita buat dulu. Yang sekarang dah dilupakan. Dan saya juga percaya bahawa komedi ni, cerita komedi tak kira filem ke drama dia bertolak daripada skrip. Komedi ini bukan berlakon, bukan lakonan. Ya, betul. Itu yang akan jadi slapstick. Betul. Bila dia ada skrip tu tak kelakar. Pelakon tu nak kelakar, ada pelawak tu nak kelakar kan. Dia terpaksa untuk betul. Kan, buat slapstick nak ni kan. Betul. Saya setuju tu. Skrip itu mainkan peranan yang sangat penting. Betul. Korang kena tahu bahawa bila tengok filem komedi adalah skrip. Ya, betul. Skrip yang bagus betul. Akan buat cerita tu akan kelakar. Sama kalau kita main macam sitcom je, pentas macam kan, skrip dan latihan. Kan? Resa menjadi sebahagian penting. Katalah skrip 30%, resa juga 30%. Kan? 40% bagi peranan pelakon, peranan pengarah, peranan apa kan. Mungkin orang kat luar sana tak faham dengan sitcom ni. Kan? Mungkin tak faham dengan sitcom ni. Sitcom ni dia macam teater lah. Betul. Macam teater yang dirakam je. Tapi dia ada pentas, dia ada set dia semua. Orang kadang tak tahu, dia orang kita bukan yang kata ni sebab pendedahan tak ada. Ya, betul. Kita tak ada buat rancangan untuk nak bincangkan benda ni. Sitcom tu apa. Orang akan tengok. Itu sitcom ni sebenarnya adalah satu proses yang serius. Ya, betul. Kita ada rasa macam mana buat teater. Betul. Ada persembahannya. Sitcom ni ada audience tak? Cantik ada audience lah. Akan ada audience. Akan ada. Sebab ada juga sitcom yang dipakai rakaman. Suara. Itu sebenarnya susah tau. Sebab sebagai pelakon kita tak ada kayu ukur direct. Jadi tak menjadi sentuhan kita. Kan. Kalau kita ada penonton, dia bagi jadi ni. Tapi ada juga yang tengok program sitcom, kadang-kadang dia ada flow manager tu yang akan bagi cue untuk penonton rebut. Itu pun masalah sebenarnya pada pelakon. Pelakon akan terasa dia ditipu. Kan? Dia rasa macam tak kelakar sangat pun. Agak kelakar pun. Gelak dia lebih. Sebab dia minta kan. Itu pun tak bagus sebenarnya tu. Saya rasa untuk pelakon penonton kepada sitcom, flow manager tak payah lah. Biar mengalir secara natural lah. Kan? Kita rasa tak nak desak-desak orang. Tak desak-desak orang. Itu betul, desak-desak orang. Saya pernah juga pergi macam, tapi program lah. Program yang macam macam meletup punya. Kita jadi tetamu kan. Dia ada live audience kan. Jadi flow manager akan bagi cue orang gerak. Betul. Dia macam kalau kita tengok dalam wayang kulit, bila Wak Long Pak Dogo keluar, kelakar saja, dia bagi gelak, rasang penonton gelak bawah ada gendah. Penonton betul penonton gelak. Tapi tak apalah sebab dia patung masuk dalam kat situ kan. Kalau pelakon tadi ni rasa je kan tak kelakar pun. Betul, itu memang marah kita dalam hati, marah. Okey, sekarang saya nak tanya Abang Haji tentang sebab Abang Haji kata 2007 start maknanya gelombang komedi. Berapa lama lagi dia orang boleh bertahan ni? Ni bagus kan ni. Saya tak rasa lama sangat. Saya tak rasa lama sangat. Benda ni akan menurun. Benda ni akan menurun sebab kita tak ada perubahan. Kan masa dia naik satu gelombang, betul lah satu gelombang kan, orang melihat satu perubahan. Dia bukanlah satu perubahan apa sebenarnya. Pada saya komedi sama saja, tetapi program itu dibesarkan oleh stesen, jadi orang nampak satu gerakan besar. Kan marketing dia besar, promotion. Betul. Kalau dulu program komedi selit-selit je lah, 5 minit, tapi bila dia besar, benda tu rasa satu gelombang. Orang suka. Tapi kemudian bila benda ni tidak ada perubahan, saya rasa dia akan mula menurun. Kalau kita tengok akhir-akhir ini pun,
program-program yang macam tu tidak lagi segairah dulu orang tengok kan kat sudut penonton. Itu pun salah satu sebab kenapa Astro sekarang dah mula nak cari alternatif lain kan. Rancangan lain, rancangan komedi lah tapi dalam bentuk yang lain. Kan sebab dia rasa benda dia dah menurun lah. Mungkin nanti tapi benda ni kan dia macam tu betul. Roda dia pusing naik. Dulu kita pernah zaman Badul dulu. Zaman Badul betul. Komedi Mr. Oz lah semua naik kejap. Benda dia habis pusingan dia terus naik cerita-cerita yang lebih serius. Bukan kata dia orang tak bagus, dia mungkin pengalaman dia makin bagus. Tapi pada saya lama kan lama macam tu dia tentu akan beralih pula. Ambil teori ekonomi saya selalu cakap benda ni relate balik pada dengan teori ekonomi mana permintaan dengan penawaran. Bila penawaran berlebihan permintaan akan jadi akan jadi kurang lah. So permintaan banyak penawaran akan lebih lah. So sekarang ni penawaran macam banyak sangat, so permintaan dah jadi betul jatuh lah. Tapi apa-apa pun maknanya benda ni kita rasa yang lama atau sekejap ke peluang tu tak ada. Dia tak akan habis terus. Dia tak akan ada masuk. Dia cuma dia punya gempak tu akan sekarang ni pun kita dah boleh rasa kan satu ketika dulu gelombang dia besar, kita rasa sangat ramai pelawak. Kita tak boleh berpuluh-puluh, tapi sekarang kita boleh rasa makin berkurang. Kita tengok yang pegang yang ke atas tu berapa kerat je. Yang lain ke mana hilang. Tapi sekarang banyak filem ataupun drama-drama komedi dapat sambutan balik saya tengok mana ini bukan rancangan lawak atau pentas lagi. Sketsa tapi cerita penuh. Ada buat drama, ada buat tele, ada buat filem. Macam filem Pasal Kau baru ni direct tu pun saya dapat feedback yang banyak. Betul. Yang orang macam terhibur. Kampung People. Tapi kita sedar tak benda tu? Saya kata sedar. Di sini bukan pelawak. Bukan pelawak. Bukan dah betul pelakon dah kan. Jadi gelombang tu dah nampak tu. Gelombang tu dah nampak dah. Pelakon-pelakon beralih akan beralih ke situ. Kan. Kita dah nampak dah ada dah. So Abang Yi buat sitcom ni memang tepat lah ni. Memang kena lah pada masanya ni. Saya harap macam tu. Macam Tanya Sama Pokok yang kita shoot tadi pun kita tak gunakan pelawak kan. Guys, ni satu lagi kita promote filem Tanya Sama Pokok arahan Abang Yi sekarang dah tayang episod yang ketiga. Malam ni episod yang ketiga semalam mainkan. Abang Yi ni memang banyak lah. Maknanya kalau buka channel cerita dia rezeki awal. Alhamdulillah. Tanya Sama Pokok dah bersiaran dah episod ketiga. Ni episod dia tiap malam ke macam setiap malam Isnin. Malam Isnin. Dia seminggu sekali lah. Saya ada tengok yang episod 2 itu saya tengok sebahagian lah, saya tak tengok dari awal. Saya buka tengah main dan saya rasa sangat bagi kesan lah. Saya rasa dari segi persembahannya, dari segi lakonan, pelakon-pelakon yang ada kat dalam tu memang jadilah. Betul. Memang hebat lah kan. Sebahagiannya separuhnya pelakon teater. Sabri Anwar yang dalam Keluarga Iskandar kan. Tengok saya memang favourite saya lah dari dulu, tapi dia memang nama tak naik, tak besar, tak kenal dia sangat, tapi lakonan dia memang grade A lah. Kita kata kan. Kemudian kita juga ada Aloy juga ada Tayudin Bakar. Ini semua yang orang-orang teater yang ada asas teater yang sangat kuat lah. Ada ni juga Fiz Farus, Datuk Fiz kan, Amar Armada. Setiap malam Isnin pukul 9 malam. Hanya di Astro Warna. Dan ini pun Astro Warna juga. Ada filem juga, filem Buntat. Buntat besok malam. Keluar besok malam. Tunggu channel semua. Okey, saya ada apa Abang Yi nak tambah lagi? Apa-apa tentang kita punya topik kita lawak kan? Tak ada apalah, cuma saya rasa saya orang yang terlibat dalam dua bidang. Dalam dua bidang. Jadi saya walaupun saya dari pemain yang serius kembali kepada serius, terperangkap 20 tahun dalam dunia komedi, tapi saya sebenarnya sangat menyintai dunia komedi. Tapi saya ingin melihat pengalaman yang dah lama,
nak lihat komedi yang macam mana pula, itu bezanya. Masih cinta komedi tapi nak komedi yang macam mana pula, tu ya. Buntat pun ada unsur komedi lah. Buntat tidak ada, tapi kenakalan dia tu, humornya pada kenakalan budak-budak tu. Ya. Ada elemen-elemen yang diselitkan tapi tak besarlah. Ya. Okey guys, itu saja perkongsian Abang Sabri Yunus dengan kita hari ini. So jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi untuk video-video seterusnya. Assalamualaikum.